Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang Allah pilih untuk kita mulakan episod kisah seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pemilik alam ini. Lelaki dan manusia yang dimaksudkan itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukurnya saya dan kita semua yang mendengar, lelaki ini adalah Rasul kepada umat akhir zaman. Betapa bahagianya saya dan kita semua bila Allah pilih untuk saya dan kita semua menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak 1400 tahun yang lalu, kesemua mereka yang hidup adalah umat Nabi Muhammad, Islam ataupun mereka tidak Islam. Maka saya menyeru kepada semua manusia yang masih lagi hidup di atas muka bumi pada hari ini, ayuhlah sama-sama kita melafazkan kalimah Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahawa yang bernama Muhammad itu, beliaulah pesuruh Allah, Nabi akhir zaman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Allah memilih kota Mekah kerana banyak keistimewaan dan kelebihan kota Mekah, seperti mana yang disebutkan oleh sejarawan Islam. Antaranya di situ mempunyai tapak Kaabah ataupun bangunan Kaabah yang telah pun ditawaf kelilingnya semenjak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Puluhan ribu tahun yang lalu, manusia telah pun mengerjakan haji dan tawaf di keliling Kaabah tersebut. Nabi Muhammad betul-betul daripada kota Mekah yang kita tengok pada hari ini. Rumah yang Nabi dilahirkan, kalau kita keluar sikit daripada Masjidil Haram, keluar melalui Marwah, pintu Marwah, kemudian ambil ke kanan, kita akan jumpa 500 meter daripada pintu Marwah tu lebih kurang ada perpustakaan Mekah. Di dalam perpustakaan itulah dahulunya adalah rumah yang mana Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok wan Nabi Abdul Muttalib ada 10 orang anak laki-laki. Orang dulu-dulu, Arab ke Melayu ke, anak ramai. Orang dulu-dulu. Dan Tok wan Nabi Abdul Muttalib ni ada 10 orang anak lelaki. Anak perempuan 5-6 orang. Jadi ramai anak, dan hasil daripada beberapa orang isteri lah anak-anak itu, beberapa orang isteri. Daripada 10 orang anak lelaki ni, daripada maksudnya daripada 3 orang isteri. Daripada 3 orang isteri. Dan antara
yang terkenal, bapa saudara Nabi, ialah Abu Talib. Ini yang paling terkenal sekali lah. Iaitulah anak-anak Abdul Muttalib. Kan 10 orang lelaki-lelaki. Ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Al-Harith, ada Abu Lahab. Okey, ini semua ada Al-Abbas kan, dan ada lagi lah, yang lagi 5 lagi. Yang ni semua adalah anak-anak lelaki Abdul Muttalib dan mereka adalah pak menakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tanya pak menakan Nabi belah ayah ada berapa orang? 9 pak saudara Nabi. Dalam bahasa Arab dipanggil a'mam ataupun mufrad dia amun, jamak dia adalah a'mam. 10 orang ni yang paling bongsu bernama Abdullah. Paling bongsu, iaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib pernah bernazar, sekiranya Allah Ta'ala bagi kat dia 10 orang anak, dia nak sembelih seorang. Dia nak sembelih seorang. Itu nazar dia. Dan cerita tu panjang lah. Dan akhirnya dia tak jadi sembelih lah. Akhirnya dia tak jadi sembelih. Sebab setiap kali undian dibuat untuk anak mana yang nak disembelih, undian itu terkena pada seorang anak dia yang bernama Abdullah. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib, yang paling dia sayang, yang paling tampan, anak yang paling baik namanya Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, sirah ni seronok. Baru kita faham, betul-betul kita faham keluarga Nabi ni main daripada keturunan bangsawan yang ada akhlak yang baik. Bangsawan yang ada akhlak yang hebat, yang baik dan tidak menzalimi orang. Pak-pak menakan Nabi pun semua begitu. Tidak menzalimi orang, tidak guna harta kerajaan untuk kemewahan diri sendiri. Al-Abbas, Abu Talib, Hamzah, semua ni bangsawan-bangsawan, pemimpin-pemimpin Mekah ketika itu, tetapi mereka sangat amanah. Mereka adalah orang-orang baik yang amanah. Kemudian yang paling Abdul Muttalib sayang adalah yang bongsu ni, bukan sebab dia bongsu, tetapi sebab dia yang paling tertib sekali di kalangan anak-anak. Kita kalau anak ramai kan, anak yang paling rajin tolong kita, yang paling tertib dan paling beradab, itulah yang paling kita sayang, walaupun kita tidak membezakan kasih kepada mereka, setiap seorang daripada mereka. Kita tak beza, tapi perasaan kasih kita tu lebih dekat hak baik tadi ni. Yang paling baik, dah lah baik, pandai pula, rajin pula tolong kita. Itulah sifat kepada ayah Nabi, iaitulah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Tuan-tuan, kemudian akhirnya Abdullah ini dikahwinkan dengan seorang wanita yang juga mempunyai nasab dan juga keturunan kabilah yang terkenal daripada Bani Zuhrah, iaitulah Aminah binti Wahab. Maka berkahwinlah satu orang lelaki, anak yang paling disayangi oleh Perdana Menteri Mekah ketika itu, iaitulah Abdul Muttalib. Anak dia yang paling baik, yang paling tertib, yang paling beradab, yang paling rajin. Abdullah berkahwin dengan seorang wanita yang ketika itu daripada Bani Zuhrah ini, wanita ini anak dara yang paling terkenal ketika itu, datang juga daripada kabilah yang baik, yang terkenal dengan kemuliaan kabilah Bani Zuhrah itu, iaitulah Aminah binti Wahab. Akhirnya pasangan ini berkahwin, kedua-dua ini berkahwin dan mereka menetap di kota Mekah. Macam yang semua orang tahu, Nabi anak yatim. Bilakah Abdullah ni meninggal dunia? Ketika
Rasulullah SAW dalam kandungan berusia 3 bulan dalam satu pendapat. Tuan-tuan, dalam sirah ni ada banyak khilaf dan ada banyak pendapat. Maka saya akan ambil pendapat yang insya-Allah yang paling kuat di kalangan semua pendapat-pendapat itulah insya-Allah. Jadi Abdullah sempat tinggal dengan isterinya Aminah binti Wahab dan kemudian Abdullah ini keluar berniaga. Tuan tengok keturunan Nabi, ayah Nabi, keluarga Nabi, peniaga. Maka ketika keluar berniaga itulah dan Nabi berada dalam kandungan ibunya. Yang ni tak ada khilaf. Iaitu ayah Nabi Abdullah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke pangkuan Allah ketika Nabi masih berada di dalam kandungan suci ibunya Aminah binti Wahab. Jadi waktu itulah Aminah satu orang anak dara, perempuan yang salihah, mempunyai seorang suami yang saleh, yang baik, mendapat berita kewafatan suami yang tercinta, yang baru je mereka bercinta, baru memulakan alam perkahwinan, baru memulakan episod kasih sebuah rumah tangga yang mana kedua-dua itu adalah ibu dan ayah yang paling bertuah di atas muka bumi Allah secara mutlak lah. Kerana mempunyai anak yang merupakan penghulu segala makhluk yang dia ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aminah ni dia meneruskan kandungan dia, menjaga kandungan dia yang mana di dalamnya ada Muhammad. Dia tak tahu kata Muhammad tu akan jadi ketua syurga, ahli syurga. Aminah tidak tahu bahawa Muhammad itu akan jadi ketua segala makhluk, jin dan manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam-alam ini. Aminah tidak tahu bahawa kandungannya itu satu hari nanti akan jadi makhluk dan manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian sejarawan Islam menyebutkan bahawa Aminah sering bermimpi melihat tanda-tanda kebesaran bayi yang ada dalam kandungan dia. Dia selalu mimpi bahawa bayi yang dia kandung ini bayi yang hebat, yang akan dilahirkan. Maka pada 12 Rabiul Awal tahun gajah bersamaan dengan 20 April 571 miladi ataupun Masihi, lahirlah bayi pemimpin seluruh alam ini, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tarikh lahir ini juga bukan ijma' para ulama, bukan ittifaq para ulama, berlaku perbezaan pendapat, bahkan ada 3-4 pendapat tentang tarikh lahir dan kita mengikut jumhur. Bila khilaf tuan-tuan, insya-Allah saya akan cuba untuk memilih pendapat jumhur para ulama. Insya-Allah. Iaitulah jumhur para ulama memilih Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah, ataupun beberapa ulama falak besar dunia Islam mengira ianya jatuh pada 20 April 571 Masihi miladi. Macam di awal tak saya sebut, Nabi lahir di kota Mekah. Beliau orang Mekah, baginda Rasul orang Arab. Di rumah yang hari ini di Masjidil Haram tu, mereka tulis Maktabatu Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Mekah, kecil saja. Dan di dalam rumah itulah Nabi dilahirkan oleh Aminah binti Wahab, dan kemudian bayi itu dibawa, dah tak ada ayah tak ada, anak yatim, bawa pergi kat siapa? Bawa pergi ke Tok Wan, iaitulah Abdul Muttalib. Bila bawa kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun bawa bayi tadi yang sangat dia sayang, sebab mai daripada anak yang sangat dia sayang. Tuan-tuan, bayi ni kalau bukan anak yang paling sayang, paling kita sayang pun, cucu ni selalunya dilebih-lebihkanlah, dimanja-manjakan.
Dulu ayah garang dengan anak-anak, tapi dengan cucu tak garang dah. Cucu naik atas tengkor, cucu duduk di belakang Tok Wan, naik kok-kok, Kedah kata naik kok-kok ni, naik di belakang kan. Dengan cucu. Begitulah Abdul Muttalib yang, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seorang lelaki berwibawa, Tok Wan Nabi. Dan bila dah lahir tadi ni, maka Aminah bawa dia hantar anak dia, suruh orang buat pi ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat seronok, dia sangat suka. Dia bawa cucunya tadi tawaf di Kaabah, lalu ditimang-timangnya cucunya tadi di dalam Kaabah. Lalu dia namakan dengan satu nama yang ganjil. Nama tu perkataan Arab. Ganjil tu maksud saya belum pernah digunakan oleh mana-mana orang Arab selama itu. Itulah pertama kali nama itu diberikan. Allah SWT ilhamkan kepada Abdul Muttalib. Anda bayang, Allah ilhamkan kepada Abdul Muttalib nama Muhammad. Muhammad ini yang sangat terpuji. Maksudnya yang sangat terpuji. Kalau Mahmud yang dipuji, Muhammad yang sangat terpuji. Kerana Abdul Muttalib mengharapkan bayi kecil ini membesar sebagai satu orang pemuda yang akan banyak dipuji kerana kebaikannya di dunia dan di langit nanti, insya-Allah. Maka bermulalah nama seorang pemuda yang merupakan Rasul terakhir kepada umur bumi ini, Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, berapa Nabi hafal dia punya silsilah. Silsilah ini, nama-nama Tok Wan Nabi naik ke atas ini disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dan Nabi kata sampai dekat Adnan itu Nabi yakin kebenarannya. Dia punya tepat dia tu nama tu. Lepas tu Nabi sudah tidak pasti kesahihannya, tetapi yang pasti Tok Wan Nabi yang Adnan, yang paling atas sekali yang Nabi tahu itu Adnan itu, nasabnya berhenti pada seorang Rasul yang bernama Ismail ibn Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Jadi begitulah untuk part yang pertama ni, pengenalan kepada kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.